tell me that I'm never. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Vels Lifestyle. Saudara Bapak, terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, ada yang berkata UMNO ataupun Barisan Nasional lebih baik bergerak solo pada PRU 16 nanti. Ada juga yang kata lebih baik UMNO dan BN bersama-sama dengan Pakatan Harapan di dalam kerajaan perpaduan sehingga PRU 16 nanti. Saudara-saudara, kita dapat lihat beberapa siri pilihan raya. Pilihan raya negeri, pilihan raya kecil, di mana jentera kerajaan perpaduan bersama BN dan PH terdapat beberapa impak positif yang kita dapat lihat. Namun ada juga kekalahan yang diterima oleh kerajaan PHBN. Namun saudara-saudara, Akmal Saleh sebelum ini membuat kenyataan tidak menolak kemungkinan untuk UMNO bergerak solo selepas ini. Dan begitu juga Tokmat pun ada menyentuh berkaitan dengan ini. Namun saudara-saudara, sudah pasti kepimpinan tertinggi yang kita perlu dengar adalah Presiden Parti dan juga pengerusi Barisan Nasional yaitu Ahmad Zahid Hamidi yang merangkap sebagai timbalan Perdana Menteri hari ini. Zahid beri bayangan UMNO tidak akan bergerak solo pada PRU 16. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi memberi bayangan parti itu tidak akan bergerak solo dalam pilihan raya umum akan datang. Ahmad Zahid berkata, sokongan ahli UMNO semata-mata tidak mampu untuk memenangkan parti itu kerana yang menjadi penentu adalah pengundi luar jauh lebih besar. Jika sebelum ini kita mengambil pendekatan go solo, adakah ia merupakan langkah terbaik dalam keadaan politik semasa? Berdasarkan data dan sentimen sekarang, apakah kelebihan yang kita ada? Dengan pertambahan pengundi baru pula, dapatkah kita menguasai persepsi mereka? Ahli UMNO saja tidak mampu memenangkan kita. Yang menjadi penentu adalah pengundi di luar sana, yang jauh lebih besar peratusannya, yang jauh lebih ramai jumlahnya. Menurut Zahid ketika menyampaikan ucapan dasar Perhimpunan Agung UMNO 2024 di WTC KL. Mengulas lanjut, Zahid berkata, UMNO mesti keluar daripada echo chamber dan zon selesa. Katanya UMNO mesti berani berdepan dengan idea-idea baru dan perspektif yang beragam agar tetap relevan dalam landscape politik yang semakin kompleks. Ahmad Zahid turut mengingatkan perwakilan UMNO bahawa parti itu kini bukan lagi dominan seperti sebelum ini. Oleh itu, jika UMNO ingin membentuk persefahaman, ia perlu dinilai apakah kerjasama mesti dibentuk sebelum memasuki gelanggang pilihan raya ataupun sebelumnya. Sebagai parti yang membentuk sebuah negara bangsa, apapun pencak politik atau langkah yang hendak diambil, kepentingan negara dan rakyat adalah prasyarat yang tidak akan kita korbankan, menurut Zahid. Saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan dengan kenyataan Zahid Hamidi ini? Halo semua, salam sejahtera Malaysia, saudara-saudara yang saya amat hormati. Terima kasih kerana terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara di Malaysia, sudah pasti kita pernah mendengar berkaitan dengan pemimpin politik yang terpalit rasuah, terlibat rasuah, pengubahan wang haram, sakau menyakau, menggelapkan wang, dan banyak lagi lah yang kita boleh simpulkan kepada rasuah. Jadi mana-mana pemimpin di dalam negara ini yang sudah terpalit dengan rasuah kes mahkamah, yang belum selesai lagi dan yang memang sah terpalit dengan rasuah, sudah pasti tidak boleh memegang jawatan yang tinggi. Itu pendapat saya. Nah, akhirnya saudara-saudara, ini titah yang kita nantikan, pasti menggemparkan seluruh kepimpinan politik di Malaysia, terutamanya bagi mereka yang terpalit dengan rasuah. Jangan beri amanah pada pemimpin terpalit rasuah. Titah Sultan Nazrin. Sultan Perak Sultan Nazrin Shah
menyeru umat Islam di negara ini supaya tidak memberikan amanah atau menyerahkan tanggung jawab kepada kalangan mereka yang terpalit rasuah dan salah guna kuasa. Baginda menyeru masyarakat Islam supaya dengan segala daya dan kekuatan menolak sama sekali golongan yang berimej mungkar, munafik, lemah moral, rendah akhlak, serta sebarang perlakuan yang boleh mencemarkan nama baik umat. Sultan Nazrin bertitah, kejayaan meningkatkan syiar Islam sangat bergantung kepada kejayaan umatnya dan untuk itu setiap orang Islam bertanggung jawab mewarnakan Islam dengan gemerlapan dan mengisinya dengan kandungan yang meyakinkan. Image Islam dan gambaran masyarakat dunia terhadap Islam dipengaruhi tahap pencapaian dan status kejayaan umat Islam. Islam akan lebih dihormati dan Islam akan terus dimuliakan jika majoriti penganut Islam memperlihatkan prestasi pencapaian yang cemerlang dalam pelbagai bidang. Oleh itu, usaha dan program pembangunan insan sewajarnya diberikan fokus. Jika keagungan Islam mahu dijulang, jika martabat bangsa mahu didarjatkan, usaha untuk memperkaya generasi muda dengan ilmu wajib diberikan tumpuan melalui persepakatan gerakan yang tersusun lagi strategik, diselaraskan, diintegrasikan, dan digabungkan titah baginda. Sultan Nazrin bertitah demikian ketika merasmikan mesyuarat Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Islam Malaysia MKI ke-72 di Kuala Lumpur yang turut dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Artikel daripada Malaysia Kini bertarikh 23 Ogos. Saya amat setuju dengan kenyataan jangan beri amanah pada pemimpin terpalit rasuah. Adakah dengan ini kerajaan perlu memecat mana-mana kepimpinan politik di dalam kerajaan dan maupun di bahagian blok pembangkang yang memegang jawatan tinggi perlu dipecat, perlu digugurkan. Saudara-saudara, apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, akhirnya sekali lagi nama anak Dam Zainuddin ataupun sekali lagi nama Dam Zainuddin disebut. Ini adalah berkaitan dengan siasatan terhadap anak Dam Zainuddin. Namun ada satu kenyataan yang seperti menyalahkan SPRM. Apa yang berlaku? Ini satu artikel daripada Malaysia Kini bertarikh 23 Ogos. SPRM salah guna kuasa. Soal siasat anak Daim tanpa peguam. Anak kepada bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin, Wiradani Abdul Daim, didakwa di soal siasat SPRM selama beberapa jam tanpa kehadiran peguamnya semalam. Menurut peguamnya Rajesh Nagarajan, Wira dinafikan hak untuk mendapat perwakilan undang-undang walaupun beberapa kali memintanya dengan pegawai SPRM dan malah didakwa diancam untuk segera ditahan jika dia terus membuat permintaan itu. Rajesh berkata, Wira hadir ke Ibu Pejabat SPRM untuk soal siasat pada kira-kira 9.30 pagi semalam, berhubung siasatan terhadap bapanya. Walaupun meminta beberapa kali, Daim tidak pernah dimaklumkan berkenaan kesalahan yang didakwa dilakukannya. Keseluruhan siasatan oleh usaha untuk mencari sesuatu oleh SPRM dengan diiringi dengan tuduhan tanpa asas secara berkala dihalakan kepadanya oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim di pentas politik, katanya dalam kenyataan hari ini. Menurut undang-undang, katanya setiap individu berhak diwakili peguam dan penafian hak itu adalah pelanggaran ke atas hak yang dijamin dalam perkara 5/3 Perlembagaan Persekutuan. Rajesh berkata penafian hak diwakili itu serta dakwaan ancaman penahanan merupakan salah guna kuasa oleh SPRM. Ancaman penahanan itu tiada asas undang-undang dan dibuat untuk secara salah menakut-nakutkan Wira
agar melepaskan haknya agar peguamnya ada ketika soal siasat. Ekoran tindakan angku, sembarangan dan menyalahi undang-undang oleh SPRM ini, Wira terpaksa melalui soal siasat berjam-jam tanpa kehadiran peguam, katanya, sambil menambah ia satu tindakan yang tak dapat diterima. Justru dia menggesa SPRM, Menteri Dalam Negeri dan Kerajaan untuk tidak lagi menafikan hak rakyat untuk mendapat nasihat perundangan. Jadi saudara-saudara, tonton adakah dengan ini pihak daripada Dayang Zainuddin akan menyaman SPRM ataupun kerajaan? Nah, ini menjadi persoalan. Apa komen Anda?